أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وغير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali perbincangan kita cabang iman 77 cabang iman menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka surat Al-Luang Penterjemah. Al-Luang Penterjemah. Depan tu kita dah baca dah. Kata pengantar tu kita dah baca. Hari ni kita tengok Al-Luang Penterjemah. Dalam kata-kata Al-Luang Penterjemah ini kita akan tengoklah sebab apa kitab yang kita baca ini disebut 70 cabang iman. Sebab apa dia dah sebut 75, sebab apa dia dah sebut 74. Adakah di sana ada wujud yang jelas, dalil yang jelas menyatakan iman ni ada 77 cabang, ataupun ia menjadi ijtihad dari kalangan para ulama. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Apabila sebut berkaitan dengan puji ini, dia sebut di sini dia kata segala puji. Maknanya semua pujian ni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ulama-ulama dia menjadikan membahagikan bahawa pujian ini dia wujud pada 4 keadaan, 4 jenis pujian. Pujian yang pertama dia panggil pujian qadim kepada qadim. Yang kedua dia panggil pujian qadim kepada hadis. Yang ketiga dia panggil pujian hadis kepada qadim. Yang keempat pujian hadis kepada hadis. Maksud apa di sini? Yang pertama pujian qadim kepada qadim. Maksudnya pujian Allah Ta'ala kepada dirinya, diri Allah Ta'ala. Ini mutlak pada Allah Ta'ala. Kita jangan ada yang perangai begini, perangai yang suka puji diri sendiri. Kalau kita puji diri sendiri, dah lama orang cia sayang dengan kita, orang duk kawan dengan kita, dah percaya kaki terah lah. Kita sembang
Dengan sains kita kata mu tahu dak. Hak surah SKJ, hak mari malang ni hak semak kalian kuah. Tengoklah orang lugar lalu dengan kita. Jadi yang pertama pujian qadim kepada qadim. Pujian Allah Ta'ala kepada dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalam itu kalam mana tu? Kalam daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala puji siapa tu? Puji diri dia sendiri. Ini milik Allah Ta'ala yang jangan ada pada diri kita. Imam Ghazali menyatakan jangan sekali-kali kita menyebut kelebihan kita, kelebihan keluarga kita, kelebihan anak kita, kelebihan yang bersabit dengan kita kepada orang yang lain. Kalau orang tahu daripada mulut orang lain tak apa. Jangan mari daripada mulut kita, kerana ramai manusia yang tidak selesa dengan apa yang kita datangkan tu. Tidak selesa dengan apa yang kita ceritakan. Yang kedua, pujian qadim kepada hadis. Pujian Allah Ta'ala kepada makhluknya. Contoh dia apa? Contoh je kalau kita tengok Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Pada diri kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Yang kedua, pujian qadim kepada hadis. Yang ketiga, pujian hadis kepada qadim. Pujian daripada makhluk kepada Allah Ta'ala. Kita sebut Allahu Akbar, kita sebut Subhanallah. Itu pujian yang datang daripada kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, pujian ke hadis kepada hadis. Maknanya pujian daripada makhluk kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Kita kata ke kawan kita, osmakmu, kayamu, baikmu, juruhmu. Itu pujian kita sebagai makhluk. Kita puji pada kawan kita juga makhluk. Pujian hadis kepada hadis. Dan keempat pujian ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dia sebut segala puji bagi Allah. Siapa dia? Allah Tuhan sekalian alam. Siapa dia alam? Kullu syai'in siwa Allah. Kesemua perkara kecuali Allah. Semua perkara kecuali Allah. Maka orang lain tu dikira alam belaka tu, alam belaka tu, makhluk belaka. Barang yang dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala segala perkara kecuali Allah. Itu alam. Maka Tuhan sekalian alam, maknanya sekalian benda yang wujud di alam ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam ke atas junjungan mulia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi, dia di antara ibadat yang cukup besar. Disebut oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia kata sekiranya kamu ni tengok zaman sejarahmu, zaman belakangmu dulu, maknanya zaman kamu dalam keadaan kegelapan, kamu banyak bahan lara, banyak waktu dah habis dengan hiburan. Zaman di sekolah pakai skirt lagi, orang puan rambut gebang lagi, orang lelaki pakai luar pendek lagi. Jadi zaman tu kamu tengok banyak sangat aib-aib kekurangan yang berlaku pada diri kita zaman dulu tu. Kita kena surau umur 40-50 baru kena surau. Maknanya hak bahan lara 30-40 tahun dah. Hak kena surau bala baru 10 tahun, baru belah tahun baru.
Maka kata ulama, bagaimana kita nak kambuh semula lubang kelopangan yang berlaku sebelum daripada ni, kita nak buat guana tu. Maka Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dia ajar kepada kita dua amalan. Dua amalan yang hendak dijadikan sebagai zikir wiri harian kita, insya-Allah kalau kita amal, kalau kita istiqamah, dia mampu menampung kekurangan kita yang berlaku pada zaman gelap kita dulu tu. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dia ada dua zikir. Zikir yang pertama bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa-siapa yang bersolawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ini yang pertama ni. Yang kedua, hendaklah kamu mengamalkan zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri baginda yang berbunyi, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ni dua zikir ni jangan tinggal ni. Tujuan dia apa? Nak tampung air kita hak lepas tu. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah kejahatan yang pernah kamu lakukan dahulu dengan kebaikan, dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka nak tapung kekurangan tu banyak tu dengan cara zikir dua tadi jangan tinggal. Katanya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, dia menyatakan bersolawat kepada Nabi kelebihan dia lebih daripada 42 kelebihan. Kelebihan dia besar ya. Kelebihan dia besar. Hingga kan satu kisah saja ni untuk sebagai tambahan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, ya Rasulullah, banyak manakah yang perlu aku bersolawat kepada kamu? Boleh tak aku ni, contoh kita kata sejam tak, 1/4 aku guna solawat kepada kamu, 3/4 aku berdoa kepada Allah Ta'ala. Rasulullah kata molek tak ada masalah, tapi kalau mu tambah lagi lebih baik. Maknanya di sini, maknanya 1/2 aku bersolawat padamu ya Rasulullah, 1/2 lagi aku berdoa kepada Allah Ta'ala. Rasulullah kata molek, tapi kalau mu tambah molek lagi. Maka dia kata kalau begitu ya Rasulullah, 3/4 aku guna untuk bersolawat padamu, 1/4 yang aku guna untuk berdoa pada Allah. Maka Rasulullah kata kalau mu waktu molek dah, kalau mu tambah lagi molek lagi. Dia kata ya Rasulullah, kalaulah aku guna sewaktu je aku berdoa semata-mata aku bersolawat kepadamu ni, macam mana pula ya Rasulullah, macam mana aku nak berdoa? Maka Rasulullah kata sekiranya kamu melakukan hal yang sedemikian, nescaya segala hajat yang terlintas dalam hatimu tu Allah Ta'ala akan makbul. Walaupun berdoa, kenapa sibuk dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan tinggal ni solawat dan salam kepada baginda, jangan tinggal. Ni ulangan sokma kita sebut ni sebagai kehidupan harian kita. Jangan kita tinggal 3 amalan ni, jangan tinggal ni. Katanya Syekh Said Hawa, ni amalan asasi ni untuk rohani kita. Jasmani kita makan nasi lah. Ada pun untuk rohani kita jangan tinggal. Yang pertama tahlil 100 kali. Tu paling kurang ni hak paling basic kali ni. Paling kurang 100 kali tahlil la ilaha illallah.
Yang kedua, istighfar 100 kali. Yang ketiga, solawat pada Nabi 100 kali. Ni paling kurang ni, paling dak rot cetong kali ni. Ni zikir yang jadi amalan pada diri kita ni. Jadi solawat pada Nabi jangan lupa dah. Kerana Rasulullah sebut orang yang paling awal dapat syafaat daripada aku, orang yang banyak bersolawat kepada aku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda. Siapa dia ahli keluarga baginda? Sekiranya untuk dinisbahkan kepada dalam doa, apabila sebut keluarga baginda, sekalian orang yang beriman itu keluarga baginda. Kerana pernah Rasulullah menyatakan bahawa Salmanul Farisi min ahlih. Salman bin Farisi itu di kalangan ahli keluarga aku. Maksud ahli keluarga di sini, maknanya di sini orang Islam, orang yang beriman. Tu kalau dari sudut nisbah pada doa lah. Ada pun kalau nisbah dalam perbincangan kitab fiqh, hak tu dikira sebagai Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hak yang tak boleh terima zakat itulah. Orang yang tidak, golongan yang tidak boleh terima zakat. Keluarga baginda wajib ke atas kita memuliakan dia. Dan memang ini disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum thalatha khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi li ahli baitih wa qiraatul Quran. Ajarlah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, sayang pada Nabi dia. Yang kedua, sayang kepada ahli keluarga baginda. Dan yang ketiga, ajar anak kamu baca Quran. Hari ni ada dalam internet banyak ni. Baik TikTok, baik Instagram, baik Twitter, baik Facebook. Hinaan, kritikan kepada ahli keluarga baginda. Hak ni kita jaga ni. Jangan terpengaruh dengan golongan yang berani menghina ahli keluarga baginda. Contohnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada di kalangan puak-puak Syiah yang melampau, mereka mengadakan sambutan hari raya meraihkan Sayyidatina Aisyah dibakar di dalam neraka. Na'udzubillah. Jangan terpengaruh dengan orang-orang begini. Dan kalau kita hendaklah pelihara lidah kita dalam menyebut perkara-perkara kekurangan yang ada pada ahli keluarga Nabi. Jaga tu. Contoh dia apa? Ibu-ibu kita ni ummahatul mukminin. Tu mak kita tu ummahatul mukminin tu ibu pada orang beriman. Mulut kena jaga ni. Jangan kita kata Sayyidatina Aisyah tu jenis cemburu. Jangan. Jangan bercakap dengan percakapan yang su'ul adab. Tidak ada adab dengan ibu kita, ibu orang yang beriman. Kena jaga tu keluarga Nabi. Dan para sahabatnya ni kena faham boleh. Apabila sebut sahabat Nabi, siapa dia sahabat Nabi? Sahabat Nabi orang yang sempat berjumpa dengan Nabi secara nyata ni. Secara bersemuka. Bukan dengan erti kata mimpi, bukan mimpi, mana bersemuka. Jumpa dengan Nabi bersemuka walaupun satu jangka masa yang sementara sahaja dan mati sebagai orang Islam. Itu sahabat Nabi. Kalau ada manusia dia hidup dan dia sezaman dengan Nabi, dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi, tidak sempat jumpa dengan Nabi, maka itu bukan sahabat. Contoh dia apa? Contoh dia Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Uwais duduk di Yaman, Rasulullah duduk di Madinah. Uwais Al-Qarni minta izin daripada mak dia nak pergi Madinah, nak jumpa dengan Nabi. Maka mak dia benar, tapi mak dia pesang dah, lepas pergi tu balik lalu.
Orang siapa ke Madinah dengar cerita Rasulullah tak ada, Rasulullah keluar musafir. Maka Uwais Aqarni tak sempat jumpa dengan Nabi, sempat hanya kirim salam pada Nabi saja. Dan Uwais Aqarni balik kembali kerana mak dia tak sihat di Yaman. Jadi Uwais Aqarni orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tak sempat jumpa dengan Nabi, maka itu bukan sahabat. Maka istilah kalau ada orang kata ada gak sahabat murtad, kalimah itu kalimah yang tidak betul. Kerana apa? Sebab apa? Sahabat orang yang mati dalam dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Sekiranya dia orang yang mati luar daripada Islam, maka itu bukan sahabat, walaupun sempat berjumpa dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, ni golongan yang sempat jumpa dengan Nabi belaka, tapi dia bukan sahabat, ni musuh Allah ni. Maka kena faham molek sahabat tu. Dan ulama-ulama suruh kita kalau boleh carilah buku yang dikarang oleh para ulama. Di antaranya kitab Hayatus Sahabah, Suwarun min Hayatis Sahabah. Ini dua jenis kitab yang menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi. Kita kena belajar kita kena belajar tentang sahabat ni. Kerana apa? Kerana sahabat Nabi ni mereka golongan yang telah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala telah meredai mereka. Jadi sahabat Nabi ni Allah Ta'ala redha dah. Amalan benda yang dia buat oleh sahabat yang Allah Ta'ala redha ni kita nak tahu ni. Hak ni kita nak tahu. Semua kita ni akan mati belaka, baik hak cakap, baik hak dengar. Jadi apabila kita akan mati, antara matlamat hidup kita nak mencari keredaan Allah. Nak cari keredaan Allah macam mana? Dia antaranya tengok amalan para sahabat. Sahabat dia macam kita juga, dia kena ingat molek tu. Sahabat macam kita juga. Sahabat ni walaupun dia orang kanan Rasulullah, bukan semua boleh mari dengar kuliah Nabi. Contoh saya sebut Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni sebagai seorang yang membela binatang. Jadi setiap pagi kena jagalah binatang dia, bagi makan rumput, petang awak balik pula. Jadi Sayyidina Umar ni ikut pada kerja dia, dia tak ada nak dengar Rasulullah mengajar, tak ada. Hinggalah Sayyidina Umar dia panggil jiran dia juga di antara orang yang bela binatang. Kata Sayyidina Umar ginilah, boleh tak sehari mu jaga binatang aku dan mu jaga binatangmu? Kerana apa? Aku nak pergi dengar Rasulullah mengajar. Jadi aku pergi dengar, lepas pada tu aku balik, aku mengajarlah benda Rasulullah khabar. Esok tukar pula, esok aku pula jaga binatang aku dan binatangmu mu pergi dengar pula. Lepas tu mu balik mu khabar aku benda hak Rasulullah mengajar. Buat gitu. Maka Sayyidina Umar ni orang yang ada kerja juga, ada orang kerja juga. Tapi sebab apa Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain dijanjikan syurga dan diredai oleh Allah Ta'ala. Hak tu kita nak tu. Jadi nak tahu kena tengok amalan-amalan mereka. Sahabat dia orang macam kita juga. Sahabat ada hak tani, ada hak membala, ada hak menukang, ada hak nelayan, macam-macam sahabat ni. Cuma sebab apa Allah Ta'ala redha mereka? Hak ni kena cek ni. Hak ni kita kena banyak baca kisah mereka dan kita cuba amalkan perkara tersebut. Kita cuba amalkan perkara tersebut. Juga para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pejuang agama Allah Ta'ala, man qatalah litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Ini kena pegang kemahan ni. Sebab apa? Sahabat dia pernah tanya, ya Rasulullah, hak mana segak ya Rasulullah orang yang mati di atas perjuangan agama Allah, hak pasal mana gak ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada orang ya Rasulullah dia pergi perang sebab nak dapat harta ghanimah. Ada orang pergi perang sebab nak dapat jawatan. Ada orang pergi perang sebab kerana dia tak berani orang buat kacau kawasan dia. Ada orang pergi perang sebab nak tunjuk dia berani ni.
Hak mana ya Rasulullah betul-betul mati pada agama Allah? Rasulullah jawab, siapa-siapa yang terbunuh niat dalam hati dia tu nak meninggikan agama Allah. Niat dalam hati tu kena jaga. Dan niat ni bukan kerjaan kita nak tentu atas orang. Sebab kita tak tahu niat orang ni lagu mana. Jangan kita mudah-mudah tengok kakak tu dah ikhlas langsung jual. Jangan bercakap begitu, kita tak tahu ikhlas tak ikhlas dia dengan Allah Ta'ala. Dia dengan Allah Ta'ala. Maka siapa-siapa yang nak meninggikan agama Allah, dia mati. Orang ni orang yang mati syahid, orang yang mati pada jalan Allah. Mereka yang mengikuti dan mempertahankan sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhir zaman ya, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya'i sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ata syahid. Siapa-siapa yang menghidupkan sunnah Nabi di saat orang dok cara dah ke sunnah Nabi, orang tak peduli belaka dah. Siapa apa negara Arab apa berat juga. Kita tengok di Mekah, di Arab Saudi ni. Apabila dilaksanakan konsert besar-besaran, baru ni lebih kurang kat 100,000 orang mari. Dia pun hati antara bangsa. Dan memang pemimpin mereka mengatakan kita akan jadikan Arab Saudi ni sebagai Eropah yang terbaru. Siapa setara tu. Sebab tu ada di kalangan guru kita, ustaz-ustaz kita, dia kata apa? Kalau tak sampai dengan dua benda berada di Arab Saudi ni, tobat orang tak pergi. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Kalau tak ada hak ni dua ni Haramain ni, orang tak pergi. Seorang ni orang Islam tak pergi ni. Sebab ada hak ni yang jadi ki sangat. Tu pun hak terbaru ni ada sekatan semula. Mungkin penularan COVID yang terbaru ni yang menyebabkan 8 hari bulan ke atas bulan 1 ni umrah tak boleh tutup mula itu. Sebab baru-baru ni dikatakan Terengganu saja 100 lebih. Hak pergi sana balik ni wak mari sekaligus lalu dengan Omicron dah. Ni nama hak baru pula. Nak tahu panjang lebar tu kena fasalu ahla dzikri lah. Kena tanya ahli dia kalau kita tak tahu. Kita jangan rupa ikut dang je. Hak hati budak Jepun hak ni kena tidak lagi umrahnya belabel pula dalam Facebook. Dulu senapas tanya ahli dia sebab apa waktu tu, insya-Allah adalah jawapan dia tu. Jadi orang yang mempertahankan sunnahnya, menghidupkan sunnah Nabi di akhir zaman bukan senang. Al-ibadatu fil harji ka hijrati ilayyah. Orang yang beribadat ketika mana huru-hara ada cara dah pada agama, samalah sebagaimana orang yang berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala dia besar. Pahala dia besar. Sehingga ke hari kiamat. Semoga Allah merahmati dan mengampuni mereka. Siapa hak atas yang disebut nama-nama tu. Sekalung tahmid, sekalung pujian dipanjatkan ke hadrat ilahi atas nikmatnya buku Mukhtasar Syu'abul Iman karangan Imam Qazwini dapat diterjemahkan dan diterbitkan. Alhamdulillah. Walaupun saiznya tidak sebesar kitab-kitab muktabar yang lain. Kalau ikut orang memang kitab ni kira kecil lah. Yang jadi nampak tebal sikitnya nya terjemah kok bahasa Melayu. Kalau tengok kitab Arabnya nipis je ni. Ya nipis je ni. Jadi dia kata apa? Walaupun saiznya tidak sebesar kitab-kitab muktabar yang lain, namun kekuatan isi kandungan dan harapan agar manfaatnya meluas menjadikan kitab ini dipilih untuk dipersembahkan kepada pembaca. Asalnya kitab yang ditulis oleh Imam Qazwini ini diringkaskan daripada sebuah kitab yang besar karangan Imam Baihaqi berjudul Syu'abul Iman. Dia kata kitab duduk tangan kita ni sebenarnya dia adalah ringkasan daripada satu kitab yang besar
yang dikarang oleh Imam Baihaqi, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Baihaqi nama dia. Jadi Imam Baihaqi dia karang satu kitab Syu'abul Iman, nama kitab dia tu. Jadi kitab dia tu beberapa jilid. Maka pengarang kitab kita ni Imam Qazwini dia ringkaskan kitab tu. Jadi kecil sikit. Sebab apa ya wujudnya ringkas kepada kitab ni? Disebut di antaranya Syekh Ali Jumaah ketika memberi ta'liq dalam kitab Jauharah Tauhid, dia menceritakan bagaimana himmah orang dulu dengan himmah orang sekarang. Himmah maknanya semangat. Orang dulu ni kalau tengok kitab tebal lagi semangat, lagi suka. Sebab apa? Jadi makanan rohani mereka, jadi makanan asasi mereka. Mereka dok makan, tak apa, dok bining, tak apa sebab dapat kitab. Tu kesungguhan orang dulu dalam baca kitab, dalam berkitab. Tapi apabila himmah ni makin hari makin tenggelam, menyebabkan kalau orang tengok di akhir zaman, tengok kitab tebal, tak apa jalan. Tengok tu malah dah. Tebal kitab ni macam kita lah tengok Quran tebal, nak tunggu ke khatam Quran bukan senang. Jadi tengok tebal ni, kalau kita kata contoh kitab Ihya lah. Kitab Ihya ada dia 4 jilid, kadang-kadang ada 2 jilid. Kalau 2 jilid tebal-tebal. Kalau 4 jilid tebal-tebal. Jadi kita tengok 4 jilid ni, Allah, semangat tak ada dah. Dia kata, kalau baca kitab ni berapa tahun baru nak habis. Baca kitab Penawar Bagi Hati hak nipis tu pun 2-3 tahun dah. Jadi tu semangat orang dulu dengan semangat orang sekarang ni jadi lemah. Maka orang lain ni kunipis baru dia berasa ada sikit semangat nak baca. Ada apa kalau tebak, mula akhir gitu lalu. Orang dulu dak. Maka tidak pelik ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia karang kitab yang bernama Ulama Uzzab, ulama yang dak kahwin. Sebab apa ulama ni dak kahwin? Takkanlah dia dak tahu sunnah Nabi, takkanlah dia dak ikut sunnah Nabi, kan Nabi kan kahwin. Lalu katanya para ulama, dia kata antara benda alasan lah yang datang daripada hodok kahwin ni, dia kata benda aku paling suka sekali baca. Jadi rumah aku tu ribuan kitab. Jadi apabila ribuan kitab ni, hamba ni habis masa ngebaca makan jam. Jadi kalau hamba kahwin, menyebabkan hamba zalim pada orang rumah hamba, sebab dak berasa manis dengan orang puan, manis dengan kitab lagi. Tu sebab tu dak kahwin. Kalau kahwin kan dia zalim ke orang pun tak. Tu ada ulamanya alasan dia begitu. Kita ni dak kahwin lagi, kitab tak ada dah. Pas kahwin dak tahu dia pas mana kitab pas mana. Jadi tu nak kabar orang dulu siapa begitu. Orang dulu siapa begitu. Dia ni ada di kalangan ulama dulu, dia katakan on the way, dalam perjalanan. Dalam perjalanan ni bukan setakat baca kitabnya, boleh karang kitab. Boleh karang kitab dalam perjalanan. Dulu naik Mercedes, naik Audi, naik kuda, naik unta. Tapi boleh karang kitab. Siapa siap berjilid-jilid kitab, karang kitab dalam perjalanan. Kita kan karang kitab, baca kitab dah lepas dalam kereta. Mai pula baru buka ngualan. Tutup je cerah mula mata. Tu dia. Jadi oleh itulah kadang-kadang ringkasan ini jadi wujud sebab gitulah. Sebab gitu. Cuma bagi ahli-ahli ilmu ni, dia kena tengok kitab asal dia lah, besar-besar tu. Ada apa untuk satapan kita sebagai orang ramai ni, kita ambil kitab rekah ya. Maka kitab ni bernama Mukhtasar Syu'abul Iman, karangan Imam Qazwini. Asalnya kitab yang ditulis oleh Imam Qazwini ini direngkakan daripada sebuah kitab yang besar karangan Imam Baihaqi rahimahullah, berjudul Syu'abul Iman. Tu asal dia.
Beliau mengumpulkan 77 cabang iman dan memfokuskan kepada beberapa ayat Quran dan hampir kesemuanya hadis yang sahih, ucapan para ulama dan baik-baik syair Arab ketika menghuraikan satu persatu tajuk dia. Imam Baihaqi dia tulis kitab dia 77 cabang iman. Satu cabang iman tu nyurat mari ayat Quran dalil. Dalil ni kita kata tempat sandar lah. Tempat sandar. Mu ambil mana kalang ni? Ni dalil dia ayat Quran ni, hadis Nabi ni, kalang ulama. Maknanya tempat sandar. Kita kalau tak ada tempat sandar, walaupun benda tu betul, apabila kita berhidangkan kepada orang ramai berasa tak kemah lagi. Tapi kalau kita kata ni ayat Quran, ni hadis Nabi, cerah lalu. Walaupun kita tak faham mana pun, tapi nak kabarnya dalil ni tempat nak sandar. Tempat nak sandar. Orang ingat ayat Quran, orang ingat hadis Nabi, maka apabila diterang pada orang, maka ia akan lebih memberi keyakinan pada hati orang yang mendengar tu. Maka ni Imam Baihaqi dia mari tajuk dia dan juga didatangkan dalil-dalil dia, ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan ucapan para ulama. Sebab apa ucapan para ulama ni ambil kira? Kerana ni urusan ataupun arahan daripada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, gilah tanya orang yang ahli bidang ni kalau mudah tahu. Ni maka orang yang paling tahu sekali tentang Quran, orang yang paling tahu sekali tentang hadis Nabi, para ulama lah. Para ulama lah orang yang paling pandai sekali tentang Quran dan hadis Nabi. Sebab tu kalam ulama yang mana yang muktabar lah, yang diiktiraf, maka ni dia ambil kira. Dan baik-baik syair Arab ketika menghuraikan satu persatu tajuknya, kesemuanya berkait rapat dengan pemerkasaan hubungan Muslim bersama pencipta dan seluruh makhluknya. Berkaitan dengan cabang-cabang iman ni dia ada dua benda. Yang pertama, hablum minallah wa hablum minan nas. Berkaitan dengan hak kita, hubungan kita dengan Allah, dan juga hubungan kita dengan makhluk Allah. Perbahasan tentang kuantiti cabang iman merujuk kepada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Maksud dia begini, perbahasan tentang 77 tu. Bilangan 77 tu ambil mana? Tu nak kita nak tahu. Ulama setiap benda yang dia nak buat ni bukan lebih kurang, cakap lebih kurang. Aku rasa macam sedap 27. Aku rasa sedap 75. Dia tak ada rasa sedap begitu. Dia ada tempat sandar dia tu duk mana. Ni kita tengok bagaimana cara ulama nak mendatangkan tajuk kitab tu sendiri pun. Ambil mana dah tu, ambil mana 77 tu. Jadi dia kata ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun su'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Artinya iman mempunyai 70 lebih ataupun 60 lebih cabang dia. Iman ada 70 lebih ataupun 60 lebih cabang iman. Yang paling utama ialah ucapan tiada Tuhan selain Allah. Yang paling utama kalimah la ilaha illallah lah, tu paling asas sekali. Ra'sul amril islamu, punca segala kebaikan adalah Islam. Kena mengucap dua kalimah syahadah dulu. Kalau hak ni tak ada kalimah syahadah, tak ada mu buatlah baik balas mana pun dok guna skepeng belaka. Maknanya balasan hari akhirat tak ada, tapi balasan dunia adalah. Balasan dunia ada, kena ingat molek tu.
Maknanya kalau orang-orang kafirnya buat baik, nya sedekah, nya tolong saudara-saudaranya, nya tolong saudara-saudara kita. Contoh kalau kita ingat dulu ada dua orang hamba Allah. Yang pertama Cristiano Ronaldo, mungkin di kalangan kita kenal belaka dak pemain hoki dah. Cristiano Ronaldo ni dia rela jual kasut emas hak dia menang untuk nak dapat duit nak tolong saudara kita di Palestin. Tu maknanya nyor kafirnya buat baik. Ataupun yang kedua mungkin di kalangan kita kenal juga, nama dia Angelina Jolie. Angelina Jolie ia merupakan artis Hollywood yang mempunyai bibir yang paling seksi. Ni dalam surat khabar ni. Bukan kita tapek gambar je di rumah. Jadi dalam surat khabar, yang mana dia sedekah $500,000 Amerika untuk saudara kita di Syria. Jadi dia orang kafirnya buat baik, dia buat baik tidak ada balasan. Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala beri kebaikan, tapi kebaikan ya Allah Ta'ala hanya di atas muka bumi. Mungkin dengan sebab kebaikan dia buat tu dapat tawaran filem yang banyak, dapat harta benda yang mewah, dapat kesihatan yang baik. Bila ngelah kali apabila dia nak jumpa dengan kematian. Maka jangan kita kejut kalau tengok orang kafirnya mati dalam keadaan tenang. Jangan kita kata, nampak macam agamanya molek juga. Jangan. Ni pelik-pelik kadang-kadang ada Facebook ada keluar kenyataan. Baru-baru ni kat banjir kan. Jadi apabila ada orang tunjuk tengok rak kitab Quran, tak kena air walaupun kat lain kena air. Dia ingat ya Islam ni bukan agama yang berkaitan dengan unsur-unsur mistik gitu. Sebab apa dia sebut begitu? Bimbang. Bimbang ni kalaulah orang buat kita tengok agama Islam ni, tengok Quran pun tak basah sebab walaupun banjir besar. Lah orang tunjuk gambar pula, gambar gereja waktu banjir, gereja tak kena air. Nak kata kuan? Ke ada di kalangan kita berani kata agama Kristian agama betul? Mana ada? Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diredai hanyalah Islam. Jadi amal Islam ni dia bukan dengan cara begitu untuk nak dapat kehebatan. Jangan salah fahamnya awak takut ada pula lambang salib dok kena air. Orang kata tengok, lambang salib dok kena air. Molek dah tu agama tu. Dok ke jahanam jadi kosong. Jangan faham dengan cara yang sedemikian. Jadi apabila begitu, nak khabar yang pertama, Rasul Islam, Rasul Amril Islam, punca sekali kebaikan Islam. Maknanya kalau tak ada Islam pada tubuh badan, buatlah baik-balah mana tak guna sekepek. Melainkan Allah Ta'ala balas di dunia sahaja. Allah kali sebelum kematian. Ada orang mati dah kadang tenang orang kafir. Hak tu balasan ngelah kali tu. Ini mula dia dalam kubur tak ada azab daripada Allah Ta'ala. Tak ada azab daripada Allah Ta'ala. Tu Rasul Islam, Rasul Amril Islam. Dua kalimah syahadah. Dan kalimah la ilaha illallah ni kalimah kalau siapa-siapa sebut sebelum jumpa dengan kematian, syurga untuk dia. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa kalimah paling akhir kali la ilaha illallah, syurga untuk dia. Sebab tu kita tanya orang dalam keadaan nazar, kita pergi kat telinga dia, kita ajar dia. Kita bukan ajar, bukan kita okey hak nak mati tu ngucap. Bukan begitu. Kita bisik di telinga dia dengan kadar suara yang dia dengar lah, jangan kuat. La ilaha illallah, kita kejut mati terus. Yang kita jangan slow sangat pada dia tak dengar. Tapi kita buat biar supaya kita boleh tengok lidah dia turut dia kita kabur. La ilaha illallah. Ajar begitu. Ajar kita tengok dia sebut. Cukup lepas dia sebut tu cukup cakap dengan dia. Biar ending dia dengan kalimah tersebut. Melainkan kalau dia cakap dia lain pula. Nampak mulut dia bebek kita pergi kat dia dah apa mah. Cik ambil kat buku bank mah. Maknanya dia nak tengok buku bank dulu lah kali. Baru tunjuklah ke dia tu. Pada tu aja kali mengucap pula biar Allah kali.
Siapa-siapa kalimah dia lah kali la ilaha illallah syurga untuk dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang mengganggu jalan daripadanya. Maknanya kita buang sesuatu di atas jalan yang tempat laluan orang ramai. Ni satu benda kena ingat molek ni. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhit talik. Jangan sekali-kali kamu pandang remeh kepada satu-satu kebaikan, walaupun kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan muka yang manis. Walaupun jumpa dengan saudara kamu dengan muka yang manis, jangan kamu pandang remeh. Kerana apa? Mudah tahu di mana kebaikan yang kamu buat yang Allah Ta'ala redha. Ada manusia yang dimasukkan ke dalam syurga gara-gara kerana memotong sebatang pohon yang menghalang laluan orang Islam. Tu sahabat-sahabat kita pergi ke Pahang, pergi ke Selangor, kita tolong saudara-saudara kita yang lain di sana. Mungkin ada orang yang kerja tolong air, ada yang kerja gerak pokok, macam-macam kerja. Jangan kita pandang remeh. Boh, kalau nak buat kerja gini, beda ya, pergi jauh-jauh, mahku lewat. Jangan pandang remeh begitu. Kerana ada manusia masuk syurga dengan sebab satu amalan yang kecil pada pandangan kita, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab tu Rasulullah kata cabang paling rendah kali apa? Kita ni tak lalu atas jalan tu tengok batu ke, tengok paku ke, tengok pelepahnya ke, tengok buahnya guling ke, kita ambil kita buang tok tepi supaya tak ganggu laluan orang ramai. Walaupun orang lain tak tahu, dan tak payahlah lepas kita alih kita akan gambar kat Facebook, alhamdulillah dapat menghilangkan kesusahan orang. Tak payah tu, tak payah. Cukup kita dengan Allah Ta'ala sudahlah, hari ni nyenang tak belaka. Jadi apabila begitu kita buat begitu, kita tak tahu boleh jadi amalan tu Allah Ta'ala redha kita tak tahu tu. Kita tak tahu itu. Dan malu juga adalah salah satu cabang iman. Di antara cabang iman lagi juga malu, sifat malu. Sifat malu kena ada pada orang Islam, terutamanya orang perempuan. Ini disebut oleh para ulama. Orang lelaki ni semakin sabar pada diri dia, semakin tinggi nilai daripada pandangan agama. Dan orang perempuan ni makin tinggi sifat malu dia, semakin tinggi nilai daripada pandangan agama. Tapi hari ni malunya pakat cabut belaka dah pada diri orang Islam. Jadi dok malu berat dah hari ni. Hanya tunjuk tubuh badannya, tunjuk punggungnya, tunjuk dada dia. Ada orang ramah. Orang tengok ramah makinnya suka. Orang like makinnya suka. Orang share makin dia suka. Ni hak berlaku hari ni. Cuba kita tengok kadang-kadang ada orang jual produk. Jual produk nak suruh tubuh badan langsing. Yang punya pakai baju ketak luar ketak. Maka nampaklah punggung dia, nampaklah dada dia. Dia orang tengok, orang tengok yang suka tengok, nampak view 10,000. Coknya tangan suka. Dah kalau orang share, share mila lagi suka. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dalam internet hari ni ada orang dalam keadaan joget dan keadaan macam telanjang bulat. Lalu orang komen dah baik buat gitu dosa. Nyaku baru buat, nyaku buat. Belum ni awak nampak punggung sebelah ni, awak nampak dua-dua belah dah. Kenapa orang tegur ni dunia hari ni? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila tak ada sifat malu pada seseorang, nya buatlah benda yang nak buat. Nya tak ada malunya tunjuklah benda nak tunjuk. Tu berat, tu bahaya tu. Ingat, benda kita talk dalam internet, benda kita share tu, benda tu kekal. Apabila kekal bimbang kita mati, benda tu tersebar lagi tu. Tersebar orang tengok benda dosa dengan sebab buatan kita, tanggunglah kita di sana dalam keadaan susah, tapi benda tu tetap kekal sampai ke hari kiamat. Jangan awak mudah benda gitu dah. Jangan awak mudah benda gitu tu bahaya tu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Berdasarkan hadis di atas, wallahu a'lam. Itu tak jumpa lagi punca 77 cabang iman lah. Cuma tu baru hadis pertama yang ulama syarah nak jadi ke 77 tu. Syarah bila kita syarah minggu depan pula insya-Allah. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebelum daripada tu satu pengumuman ya. Untuk makluman sahabat-sahabat kita semua,
Di sini kita surah kita ni buat kutipan sumbangan untuk membina rumah saudara kita yang hanyut di Kampung Ehsan belakang Taman Lancang Indah di Pahang. Tabung ada di atas meja, luar sana tu bolehlah nak derma di sana. Kerana ada memang beberapa rumah di Pahang tu dibawa hanyut ke air terus. Baru ni pun Ustaz Rosli Jabar cerita ada di Metakak tu sutai kampung tergelam. Sutai kampung kan kampung-kampung tu tergelam. Tergelam tu di sana. Jadi kita tolonglah sekadar yang boleh, insya-Allah kita tolong saudara kita di dunia. Insya-Allah Allah Taala tolong kita di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam. Wallahu taala a'la wa alam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.